الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat berhimpun sekali lagi bersama-sama untuk kita sambung semula perbincangan kita menggunakan kitab Nihayatul Alam, pengakhiran bagi alam ini yang ditulis oleh Syekh Al-Arifi hafizahullahu taala. Yang mana insya-Allah hari ini kita akan sambung pada membicarakan bab yang berkaitan dengan Al-Malhamatul Kubra, yang berkaitan dengan peperangan besar pada bab 105 dan 106. Siapa yang ada buku boleh tengok masing-masing bab 105 dan 106. Insya-Allah kita nak sambung dengan bab ni lah. Baik, kata Syekh dalam bab ini diletakkan tajuk Al-Malhamatul Kubra bainal muslimina war Rum, Fathu Qastantiniyah. Peperangan yang besar di antara orang-orang Islam dan juga orang Rom yang merupakan kepada permulaan pembukaan kota Konstantinia. Okey, kita tengok. Kata Syekh, Tarikhul Muslimin, dia kata Tarikhul Muslimin war Rum an-Nasara hafilun bil ahdath. Dia kata sejarah orang-orang Islam dan juga orang-orang Rom yang beragama Nasrani, yang beragama Kristian ni, dia kata hafilun bil ahdath. Banyak dirakamkan. Dia kata sejarah ni penuh dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku sepanjang sejarah, banyak. Fa fihi silm wal harb. Dalam sejarah itu ada kalanya orang-orang Islam dan orang Rom ini berada dalam keadaan perdamaian, dan ada kalanya dalam keadaan peperangan. Wal hudnah wal qital. Ada kalanya dalam perjanjian gencatan senjata. Ada kalanya dalam keadaan peperangan. Wal muslimun al-yawm ma'ar Rum haluhum ghairu mustaqir. Kata Syekh, orang-orang Islam pada hari ini bersama dengan Rom, keadaan mereka tidak begitu, orang kata apa, tidak begitu stabil. Bal yataqallabuna ma baina silmi wa harb. Bahkan keadaan orang Islam dengan orang Rom pada hari ini berpindah-pindah antara perdamaian dan juga peperangan. Wa qad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna min alamati sa'ah wuqu'u harbin kubra bainal muslimin war Rum. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan di antara tanda-tanda kiamat ialah apabila berlakunya peperangan besar di antara orang Islam dan juga Rom. Wa dzalika qabla zuhuril mahdi. Yang mana ia berlaku peperangan besar di antara Rom dan juga Muslimin ini berlaku sebelum daripada Imam Mahdi keluar. Samahan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-malhamatul kubra. Yang mana Nabi SAW menamakan peperangan ni sebagai peperangan Malhamah Al-Kubra, peperangan yang besar, pembunuhan yang besar, sehingga kan dipanggil Malhamah. Malhamah ni tempat daging. Kalau duduk di negara Arab dulu,
Siapa yang duduk di Jordan lah, saya duduk Jordan lama sikit. Taklah lama sangat, dalam 8 tahun saja. Yang mana dalam peperangan dalam uruf ataupun dalam negara Jordan tu, kalau kedai tu kedai jual daging, dia akan panggil malhamah. Contohnya macam dia kata malhamah Abu Yunus. Malhamah Abi Yunus. Kedai jual daging Abu Yunus punya. Dia akan letaklah dekat signboard tu. Malhamah tu maksudnya tempat daging. Tapi kalau di Jordan, dia jadi tempat jual daging, kedai jual daging. Jadi sebab itu kena hati-hati bila baca hadis. Takut-takut tak faham, tak rujuk kepada syarah hadis, tak rujuk kepada pemahaman yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Takut-takut dia terjemah ikut suasana, ikut suasana zaman dia, bukan ikut zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita baca ni dengan tanpa melihat kepada syarah hadis, mungkin kita kata maksudnya Nabi SAW akan mengatakan, Nabi SAW telah mengatakan akan munculnya dekat-dekat nak kiamat nanti ni kedai daging yang besar di antara orang Islam dan orang Rom. Itu salah. Itu terjemahan yang totally wrong. Salah sangat-sangat. Malhamah tu betul tempat daging, tetapi dalam hadis ni dia merujuk kepada makna peperangan yang besar, pembunuhan yang besar. Kenapa dipanggil tempat daging? Seolah-olah peperangan itu telah menjadikan daging manusia ni bertebaran disebabkan terbunuh akibat peperangan. Terbunuh banyak. Himpunan daging-daging manusia. Kita akan tengok nanti. Haitsu yantasiru fiha al-muslimun. Yang mana peperangan ni Nabi SAW dah bagi tahu dah 1400 tahun yang dulu orang Islam akan menang bila lawan dengan Rom ni. Summa yatawajjahuna ila fathil Qastantiniyah. Kemudian selepas daripada orang Islam menang perang dengan orang Rom dalam satu peperangan yang besar ni, mereka akan pergi untuk membuka Konstantinopel. Di mana Konstantinopel ni? Di negara Turki, Istanbul hari ni. Fayaftahunaha, kemudian mereka akan membuka semula bandar Istanbul. Summa yadhharud dajjal, kemudian daripada itu akan munculnya Dajjal. Mungkin ada di kalangan kita yang macam keliru lah kan, yang macam pelik lah, pasal apa pula nak kena buka Istanbul? Istanbul bukan milik orang Islam ke sekarang? Wallahu a'lam, beberapa pengkaji mengatakan apabila mereka membaca riwayat-riwayat ini, mereka mula untuk mengatakan di akhir zaman nanti ni bandar Istanbul ni akan dikuasai semula oleh orang yang bukan Islam, sehingga ia dibuka semula oleh orang Islam. Bila tu wallahu alam. Siapa yang akan kuasai semula ni daripada orang Islam ni tak tahu. Tetapi inilah yang kita dapat daripada membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu jangan terlalu cepat. Sebab kalau kita tengok dalam hadis-hadis ni, memang Nabi SAW bagi tahu bila buka aja Konstantinopel, Dajjal akan muncul. Jadi bila Konstantinopel telah dibuka oleh tentera Muhammad Al-Sultan Muhammad Al-Fatih dulu, kalau orang dia tak hati-hati, dia akan kata inilah pembukaan Konstantinopel yang disebut dalam hadis, confirm dia kata, tapi Dajjal tak keluar-keluar juga kan. Jadi jangan terlalu cepat, kerana mungkin peristiwa tu hampir sama tapi pengakhirannya tak sama. Kita akan tengok nanti, mungkin hampir sama tapi pengakhiran tak sama. Jadi bila pengakhiran tak sama, kita tak boleh kata inilah peristiwa yang dimaksudkan oleh hadis ni, ataupun inilah peristiwa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Kerana tak sama pengakhirannya, kita tak boleh kata begitu. Sebab tu para ulama menyebutkan kita kena tunggu dulu, berhati-hati, tenang, jangan terlalu tergopoh-gapoh. Okey, kata Syekh, fa'an Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Imran Baitul Maqdis kharabu Yathrib wa kharabu Yathrib khurujul malhamah wa khurujul malhamah fathul Qastantiniyah wa fathul Qastantiniyah khurujud Dajjal. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang hasanah. Okey, maksudnya
daripada Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Imranu Baitul Maqdis kharabu Yathrib. Pengimarahan Baitul Maqdis, kemajuan ataupun kita kata pembangunan Baitul Maqdis merupakan saat runtuhnya Madinah, Yathrib. Runtuhnya Yathrib. Rosaknya bandar Yathrib. Wa kharabu Yathrib khurujul malhamah. Apabila runtuhnya, rosaknya bandar Yathrib, maka akan munculnya peperangan yang besar. Akan muncul peperangan yang besar. Wa khurujul malhamah fathul Qastantiniyah. Yang mana apabila munculnya peperangan yang besar, pembukaan Konstantinopel akan berlaku. Wa fathul Qastantiniyah khurujud Dajjal. Yang mana bila pembukaan Konstantinopel berlaku, maka akan keluarnya Dajjal. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Okey, nanti kita akan tengok nanti apa maksud Imran Baitul Maqdis dan juga kharabu Yathrib, kita akan tengok dalam bab-bab yang berikutnya insya-Allah. Tapi bila sebut tentang Konstantinopel, memang Konstantinopel tu merujuk kepada bandar Istanbul lah. Jadi bila Nabi SAW kata bandar Istanbul akan dibuka, lepas daripada itu akan keluarnya Dajjal, kan? Maka itu merupakan petanda yang Konstantinopel hari ini ataupun Istanbul hari ini, walaupun telah dibuka oleh orang Islam, telah dikuasai oleh orang Islam, tapi masih lagi belum berlakunya, ya, masih lagi belum berlakunya keluarnya Dajjal, maka kita kata ia akan berlaku pada masa akan datanglah. Kita tak tahu bila. Tak tahu bila. Hanya Allah Azza wa Jalla saja yang tahu. Okey. Kita nak bincang dulu berkenaan dengan peperangan besar yang akan berlaku di akhir zaman di antara orang Islam dan juga Rom. Bila sebut Rom ni siapa? Rom ni merujuk kepada bangsa Eropah lah. Kerana Rom ni dulu di Itali dan menguasai keseluruhan, hampir keseluruhan Eropah. Rom ni kerajaan dia besar. Sehingga menguasai utara Afrika dan masuk utara semenanjung tanah Arab. Kan? Jadi kebanyakan bumi-bumi Eropah ni dan juga kawasan pertengahan dunia ni pernah dijajah dan dikuasai oleh Rom. Okey. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan tentang isu peperangan besar. Nabi kata, "Satusalihuna Rum sulhan amina." Nabi kata, kamu, yakni orang Islam, akan bertasaluh, akan melakukan perdamaian, akan buat muafakat. Kamu akan muafakat dengan Rom dengan satu perjanjian yang aman, satu perjanjian damai. Fataghzuna antum wa hum aduwan min waraikum. Yang mana bila kamu buat perdamaian dengan dia, ya, kamu buat perdamaian dengan orang Rom ni, pasal apa kamu berdamai dengan orang Rom? Kerana kamu dan Rom ada satu musuh yang kamu nak serang bersama. Maka sebab tu Nabi kata fataghzuna antum wa hum aduwan min waraikum. Yang mana kamu semua dan mereka akan berperang dengan satu musuh di belakang kamu semua. Para ulama berbeza pendapat, siapakah yang dimaksudkan dengan musuh ni? Kalau kita tengok dalam hadis ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam taklah perincikan. Nabi tak perincikan. Nabi kata satu musuh. Maka ada yang kata boleh jadi yang diperangi itu adalah Syiah, boleh kata ada yang diperangi itu adalah Yahudi. So macam-macam tafsiran, tetapi wallahu taala a'lam, kalau ikut lebih selamat pada pandangan saya, ialah kita biarkan dia umum begitu, kerana Nabi SAW juga tidak meletakkan apa-apa lafaz. Nabi SAW juga tidak meletakkan apa-apa lafaz, meletakkan had siapakah yang dimaksudkan dengan musuh itu. Jadi kita biarkan ia terbuka. Fatan suruna wa taghnamun. Kamu akan menang lawan musuh tu
dan kamu juga akan dapat harta rampasan perang. Wa taslamuna thumma tarji'un. Kamu juga selamat dalam peperangan ni, tak matilah. Kemudian kamu kembali hatta tanzilu bimaraj dhitalun. Sehinggalah kamu sampai di satu tempat nama dia Maraj Dhitalun. Fayarfa'u rajulun min ahli nasraniyati salib. Maka bila sampai di kawasan yang namanya Marj Dhitalun ni, satu orang lelaki daripada kalangan orang Kristian, dia mengangkat lambang salib. Dia mengangkat lambang cross. Fayaqul ghalaba as-salib. Lalu dia pun mengatakan, lepas dia angkat salib tu, dia kata salib telah menang. Fayaghdabu rajulun minal muslimin. Bila dia angkat je lambang salib tu, satu orang daripada kalangan orang Islam ni jadi marah. Pasal apa dia marah? Sebab perang sama-sama, lawan musuh sama-sama. Kemudian dia nak claim kredit dia saja, sebab ajaran dia saja yang menjadikan kemenangan itu terhasil. Marahlah. Orang Islam mestilah marah. Sebab orang Islam percaya bukan salib tu yang bagi menang. Mengikut kepercayaan orang Islam, kemenangan tu datang daripada Allah. Kan? Maka dia marah. Fayaduquhu. Jadi orang Islam ni pun pukullah orang Nasrani ni. Kan? Dia pukul orang Nasrani ni, bergaduh. Fa'inda dhalika taghdiru Rum wa tajma'u lil malhamah. Pada ketika itulah orang Rom mula langgar perjanjian, khianat pada perjanjian damai itu, dan mereka pun berhimpun nak lawan dengan orang Islam untuk suatu peperangan yang besar. Wazada ba'duhum fayathurul muslimuna ila aslihatihim fayaqtatilun fayukarrimullahu tilkal asabah bisyahadah. Lalu orang Islam, dalam riwayat yang lain disebut, orang Islam ni semua ambil senjata masing-masing. Semua ambil senjata masing-masing. Kemudian mereka pun berperang. Allah Ta'ala memuliakan kumpulan yang ambil senjata tu, yang mana mereka semua terkorban sebagai mati syahid. Kemudian Syekh bawa satu lagi riwayat. Yang kita baca ni, ia merupakan riwayat Abu Dawud. Dalam Sahih Muslim, Imam Muslim membawa riwayat yang lebih detail lah. Kita tengok riwayat Imam Muslim ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu hatta yanzila ar-rum bil a'maq aw bidabiq. Tidak akan berlakunya kiamat sehingga apabila Rom turun di kawasan yang namanya A'maq ataupun Dabiq. Di mana A'maq atau Dabiq ni? Dabiq ni ialah satu kawasan yang berhampiran dengan Halab. Dalam bahasa kita ni kita panggil Aleppo. Dipanggil Aleppo di kawasan Syam, di daerah Syam, yang mana di situlah dikatakan akan berlakunya peperangan yang besar di antara orang Rom dan juga orang Islam. Fayakhruju lahu jayshun minal Madinah minal muslimin min khiyaril ardi yawma idzin. Maka bila nak keluar berperang ni, bila Rom dah turun dekat A'maq, Rom dah turun dekat Dabiq, orang Islam, tentera orang Islam daripada Madinah akan keluar untuk berperang dengan Rom ni. Mereka akan keluar daripada Madinah, yang mana mereka ini di antara mereka ini merupakan sebaik-baik manusia yang ada pada zaman itu. Ini di akhir zaman ni. Fa iza tasaffu amama ba'd qalatir Rum. Apabila mereka mula melakukan saf, mereka mula berhimpun untuk berperang, mereka beratur, qalatir Rum, Rom pun kata, khallu bainana wa bainal ladhina subu minna nuqatiluhum. Kata Rom, biarkan di antara kami dan orang yang kamu tawan di kalangan kami, supaya kami boleh berperang dengan mereka. Maksudnya apa? Maksudnya sebelum ni pernah berlaku peperangan di antara orang Islam dan juga orang Rom. Pasal apa? Sebab Rom kata dalam peperangan ni, khallu bainana wa bainal ladhina subu minna. Tinggalkan kami, jangan masuk campur urusan kami
biarkan kami dengan orang yang ditawan daripada kalangan kami. Maksudnya, di kalangan kami ada yang kamu telah tawan, wahai orang Islam. Kami nak berperang dengan orang yang kamu tawan tu. Kan Syekh mengatakan riwayat ni seolah-olah nak menunjukkan, bahkan bukan seolah-olah lah, riwayat ini mengisyaratkan bahawasanya telah berlaku peperangan demi peperangan sebelum daripada berlakunya peperangan Malhamah ni. Bila dah berlaku peperangan demi peperangan demi peperangan, maka adalah tawanan. Kemudian barulah diadakan perjanjian damai sekejap. Sebelum bergaduh balik. Ni bila bergaduh balik, dia kata, bawa mari. Bawa mari tawanan yang kamu telah tawan. Orang kami yang kamu telah tawan. Kami nak perang dengan mereka. Kenapa nak perang dengan mereka pula ni? Nak perang dengan mereka kerana mereka ni telah pun masuk Islam. Yang mana dalam peperangan sebelum ni, orang-orang Islam dah menang, mereka berjaya menawan orang-orang Rom sebahagiannya. Orang-orang Rom yang telah ditawan ni, apabila duduk dengan orang Islam, mereka masuk Islam. Jadi orang Rom yang nak perang dengan orang Islam kali ni, mereka tak puas hati. Mereka nak perang dengan orang yang dulunya adalah orang Rom, apabila ditawan telah menjadi orang Islam. Fayaqulul muslimun, maka orang Islam yang ada di situ pada waktu tu, apabila mendengar Rom cakap macam tu, mereka kata apa? La wallahi la nukhalli bainakum wa baina ikhwanina. Tak. Tidak, demi Allah, kami sekali-kali tidak akan biarkan kamu bersama dengan saudara-saudara se-Islam kami. Kamu kata kamu nak berperang dengan orang kamu yang kami dah tawan dulu. Mereka telah menjadi saudara kami. Yakni mereka telah menjadi saudara se-Islam kami. Fayuqatilunahum, lalu mereka pun berperang. Fayahzimu sulusun, maka sepertiga daripada tentera Islam ni tewas. La yatubullahu alaihim abada, sepertiga tewas, yang mana Allah Azza wa Jalla tidak menerima taubat mereka selama-lamanya. Sebab apa? Ulama berbeza pendapat kerana hadis ni tak perincikan. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab syarah, sebahagian ulama mengatakan kerana mereka ni lari daripada medan perang. Kerana lari daripada medan perang setelah masuk ke kawasan tersebut merupakan salah satu daripada 7 dosa yang membinasakan. Ya. Okey. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala tidak terima taubat mereka ni dengan makna mereka itu tidak diilhamkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertaubat. Maksudnya mereka dah lari daripada medan perang, kemudian Allah Ta'ala tak ilhamkan pada jiwa mereka ni untuk bertaubat, kerana Allah memang tak nak terima taubat mereka. Ada juga yang kata, boleh jadi kalau mereka taubat pun Allah Ta'ala tak terima kerana dosa mereka besar. Mereka meninggalkan medan. Okey, itu yang disebutkan oleh para ulama. Tuan-tuan boleh tengok dalam syarah Imam Nawawi ketika menguraikan hadis ini. Wa yuqtalu sulusun minal muslimin, ataupun wa yuqtalu sulusun afdalu syuhada'i indallah. Sepertiga lagi terbunuh, dan mereka ini di kalangan orang Islam. Sepertiga tadi dah terbunuh dah. Dah tewas dah. Dah tewas dah sepertiga tadi. Mereka lari daripada medan, berkemungkinan sehingga Allah Ta'ala murka pada mereka. 1/3 lagi dibunuh, dan mereka itu adalah sebaik-baik syuhada di sisi Allah. Wa yaftatihus sulus, dan 1/3 lagi ni Allah Ta'ala takdirkan mereka berjaya membuka, ataupun mereka berjaya menanglah. Mereka berjaya membuka kawasan tersebut daripada Rom. Mereka dapat harta rampasan perang. La yuftanuna abada, mereka sekali-kali tidak orang kata apa, tidak digoda dengan apa-apa godaan dunia ni. Fayaftatihuna al-Qastantiniyah, lalu mereka pun berjaya membuka bandar Konstantinopel. Wa bainahum yaqtasimuna al-ghanaim,
apabila mereka ni dah buka kota Konstantinopel, sedang mereka ini membedak-bedakkan harta rampasan perang, qad 'allaqu suyufahum bizaitun. Mereka menggantungkan, ya, pedang-pedang mereka itu di pokok-pokok zaitun. Tiba-tiba idzaha fihi syaitan, tiba-tiba syaitan menjerit, innal masiha, sesungguhnya masih, yakni dajjal, qad khalafakum fi ahlikum, yang mana dajjal telah mengganti kamu pada keluarga kamu, yakni dah pergi pada keluarga kamu dah. Dajjal telah pergi pada keluarga kamu sekarang ni. Fayakhrujun, lalu mereka pun keluar, ya, mereka pun keluar, wadzalika batil, mereka keluar meninggalkan Konstantinopel, balik tempat masing-masing. Lalu mereka tengok, ya, kalam syaitan tu, jeritan tu sebenarnya bukan jeritan yang betul lah, jeritan yang bohong. Fa idza ja'u syam kharaj, apabila mereka sampai ke apabila mereka tiba di Syam, barulah dajjal itu keluar. Barulah dajjal itu keluar. Itu riwayat yang menyebutkan tentang peperangan yang akan berlaku di akhir zaman, seperti mana riwayat Imam Muslim. Di sana ada juga riwayat yang lain yang juga mendetailkan isu ni, yang mana riwayat ni kalau kita tengok, ia juga riwayat Imam Muslim dan juga Imam Ahmad. Kita tengok riwayat ni, yang mana Nabi SAW menyebutkan, inna sa'ah la taqumu hatta la yuqsamu mirath, hatta la yuqsama mirath wala yufraha bighanimah. Sesungguhnya kiamat tidak akan berlaku sehinggalah harta rampasan perang tidak dibahagikan, dan tidak akan berlaku kiamat, sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sehingga kan apabila harta pusaka tidak dibahagikan dan harta rampasan perang itu tidak diraikan. Orang tak gembira walaupun dapat harta rampasan perang. Apa maksud riwayat ni? Okay. Ada yang kata harta pusaka tidak dibahagikan mungkin kerana di zaman tersebut orang dah jahil tentang hukum miras. Boleh jadi juga tak dibahagikan sebab apa? Sebab harta yang nak dibahagikan itu terlalu sikit. Boleh jadi juga hutang terlalu banyak sehingga kan bila orang mati kena bayar hutang, langsung tak meninggalkan harta pusaka. Jadi nak bahagi macam mana? Boleh jadi juga di akhir zaman nanti ni orang tak berapa nak ambil perhatian sangat dengan harta, walaupun yang mati tu meninggalkan harta yang banyak. Sebab apa? Wallahu a'lam, mungkin zaman tu zaman perang agaknya. Jadi orang tak ambil peduli sangat pasal harta ni. Ataupun terlalu banyak orang yang mati, jadi tidak ada waris yang nak mewarisi. Tak ada waris nak mewarisi harta. Jadi ini kemungkinan-kemungkinan yang disebutkan oleh para ulama, antaranya Al-Imamul Qurtubi, antaranya Al-Imamul Nawawi rahimahullah, antaranya Al-Imamul Ityubi dalam kitab dia Syarah Sahih Muslim. Jadi mereka telah menyebutkan kemungkinan-kemungkinan ni. Boleh jadi yang ni, boleh jadi yang tu. Kerana apa? Kerana kita tak tahu. Nabi SAW tak sebut. Jadi kita boleh andai. Tapi yang pasti, Nabi kata, dekat-dekat nak kiamat nanti ni, harta pusaka tidak dibahagikan. Dan harta rampasan perang, bila orang dapat, orang tak gembira. Sebab apa? Boleh jadi, orang tak gembira, tentera tak gembira dapat harta rampasan perang ni, sebab kalau dapat pun harta rampasan perang, mereka takkan dapat habuan. Sebab apa? Sebab kezaliman berlaku, pemimpin tak amanah. Pemimpin tibai semua, contoh. Ataupun pemimpin pilih kasih, hanya beri kepada tentera yang dia sayang saja. Bias. Ya. Bias. Maka sebab tu, orang yang beriman, orang yang ada prinsip, mereka tak happy bila dapat harta rampasan perang pada zaman tu, kerana berkemungkinan adanya kezaliman berlaku. Ya, ada kezaliman berlaku. Okey. Okey.
Ataupun mungkin juga mereka tak happy, mereka tak gembira disebabkan oleh mereka tak gembira dapat harta rampasan perang walaupun banyak kerana tentera mereka mati banyak. Sebab peperangan ni peperangan yang besar. Peperangan yang besar akan berlaku di akhir zaman, tentera Islam banyak mati. Kalau dapat harta rampasan perang pun taklah seronok mana. Kerana kesedihan itu lebih besar daripada uh, kegembiraan mendapatkan harta tersebut. Kemudian riwayat ni menyebutkan thumma qala biyadihi hakadha wa nahaha nahwa Syam. Kemudian Nabi SAW pun mengarahkan tangannya ke arah Syam. Syam ni mana? Syam ni kawasan Syria, kawasan Jordan, kawasan Lebanon, kawasan Palestin. Nabi menunjukkan tangannya ke arah Syam. Lalu Nabi SAW pun menyebut aduun yajma'una li ahli al-Islam wa yajma'u lahum ahlul Islam. Ibnu Mas'ud mengatakan Rom. Nabi SAW kata dalam hadis ni ada satu musuh yang mana mereka ini akan berhimpun untuk orang-orang Islam. Berhimpun nak perang dengan orang Islam. Dan orang Islam juga berhimpun untuk memerangi mereka. Siapa musuh ni? Kata Ibnu Mas'ud, inilah golongan Rom. Wa takunu 'inda dhakumul qital raddatun syadidah. Yang mana berlakunya pada peperangan ini, ya, akan berlakunya orang meninggalkan Islam, sama ada secara zahir ataupun secara tersembunyi. Mereka meninggalkan Islam. Kan? Jadi boleh jadi juga maksud dia tentera Islam terpaksa berundur seketika. So ada tiga makna. Boleh jadi orang tinggalkan agama Islam disebabkan peperangan ni, disebabkan takut. Boleh jadi orang tinggalkan secara tersembunyi. Boleh jadi bukan makna tinggalkan agama, tapi terpaksa meninggalkan medan seketika. Fayashtarituna al-muslimuna syurtatan lil maut la tarji'u illa ghalibah. Kemudian tentera orang Islam ni bila nak berperang dengan Rom ni di akhir zaman ni, mereka akan keluarkan satu kumpulan dulu. Yang mana kumpulan ni mereka memang nak pergi mati. Jangan kembali melainkan untuk menang. Menang baru boleh balik. Selagi tak menang, bertahan di medan. Fayaqtatiluna hatta yahjiza bainahumul lail. Mereka pun berperang. Berperang dengan orang Rom sehingga malam menjadi pemisah mereka. Baik. Fayafi'u ahaula wa haula kullun ghairu ghalib wa tafna syurtah. Lalu bila malam berlangsung, yang ni pun balik, yang ni pun balik. Tak ada yang menang. Kemudian berperang demi berperang demi berperang, golongan yang pertama ni, yang pergi awal ni, binasalah. Binasa kumpulan tu, matilah mereka. Summa yashtaritul muslimuna syurtatan lil maut la tarji'u ila al-ghalibah. Kemudian orang Islam hantar lagi satu kumpulan yang mana mereka ni pergi memang untuk mati. Jangan kembali melainkan setelah menang. Fayaqtatiluna hatta yumsu. Mereka berperang dengan orang Rom sehingga sampai waktu petang. Fayafi'u haula wa haula kullun ghairu ghalib. Lalu ini pun kembali, yang ni pun kembali, dua-dua tak menang. Wa tafna syurtah. Berperang demi berperang demi berperang, lama-lama kumpulan ni pun binasa. Fa idza kana yaumur rabi'. Apabila sampai hari yang keempat, nahada ilaihim baqiyatu ahli Islam. Bila sampai je hari yang keempat, baki orang-orang Islam setelah dua kumpulan mereka telah binasa, mereka pergi. Mereka berhimpun daripada tempat yang pelbagai mereka datang, mereka berhimpun, mereka nak berperang. Fayaj'alullahu dabrata alaihim. Lalu Allah Azza wa Jalla menjadikan kekalahan tu di atas orang-orang Rom. Mereka yang baki ni berperang dengan Rom, Rom kalah. Fayaqtuluna maqtalatan. Fayuqtaluna maqtalah. Mereka dibunuh dengan satu pembunuhan la yura misluha, yang mana tak akan dilihat pembunuhan seperti itu. Kan? Ada kadang-kadang boleh jadi Nabi sebut lam yura misluha. Tak pernah dilihat seperti itu.
Ada yang kata tak akan dilihat seperti itu, ada yang kata tak pernah dilihat. Perawi Syam. Hatta inna ta'ir la yamurru bi janbatihim fama yakhlufuhum hatta yakhiru maida. Maksudnya Nabi SAW kata, peperangan itu menyebabkan kematian tentera Rom itu begitu ramai. Sehingga kan Nabi kata, tak pernah dilihat pembunuhan seperti itu, ataupun tidak akan terlihat pada masa akan datang pembunuhan yang sedahsyat itu. Kalau kita kata la yura, bukan lam yura, la yura maksudnya kita menafikan pada masa akan datang. Tidak akan ada lagi pembunuhan yang sedahsyat itu pada masa akan datang. Tapi kalau lam yura, maksud kita menafikan benda belakang. Tidak pernah terlihat sebelum ini pembunuhan yang sedahsyat itu. Maksud bagaimana pembunuhan itu? Nabi SAW menyebutkan hatta inna ta'ir la yamurru bi janbatihim fama yakhlufuhum hatta yakhira maida. Yang bermaksud kalau burung terbang, ya, kalau burung terbang melalui kawasan yang mana mayat bergelimpangan ni, burung tidak dapat melepasi mayat-mayat tersebut sehingga burung yang terbang tu pun akan mati. Maksudnya begitu luas kawasan yang dibanjiri dengan mayat-mayat tu. Sehingga kan para ulama yang mensyarahkan hadis ni dia kata, kalau burung tu terbang, burung tu tak mampu sampai ke mayat yang terakhir, melainkan burung tu pun akan jatuh. Kenapa burung tu jatuh? Ada yang kata burung tu jatuh mati disebabkan bau yang teramat teruk daripada bangkai yang mati tu, daripada tentera Rom tu. Ada juga yang kata disebabkan jaraknya yang terlalu jauh. Jarak terlalu jauh, jadi dia tak mampu nak habiskan. Dia mesti berhenti juga rehat. Berak dia mati. Okey. Fayata'addu banul ab kanu mi'atan fala yajidunahu baqiya minhum illa ar-rajul wahid. Anak-anak bagi seorang ayah mengira sesama mereka, ya, kalau mereka tu ada 100, mereka tidak akan dapat yang tidak akan dapati yang kekal di kalangan mereka melainkan hanya 100, 1 orang saja. Jadi oleh kerana itu bagaimana nak bergembira dengan harta rampasan perang? Maksudnya orang Rom pun mati, tentera Islam pun ada juga yang mati. Pembunuhan beramai-ramai. Kan? Mati ramai ni. Jadi macam mana Nabi kata kalau ada rampasan perang, macam mana harta rampasan perang, macam mana nak gembira? Wa au ay mirasin yuqsam. Macam mana nak dibahagikan harta rampasan perang sebab dah ramai-ramai mati, seorang je tinggal warisnya. Fa bainama hum kadzalik idh sami'u bi ba'sin huwa akbaru min dzalik. Ketika mana mereka dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba mereka mendengar satu berita buruk yang lebih dahsyat, yang lebih besar daripada itu. Apa dia? Faja'ahum sariq. Datang satu orang yang menjerit, innad dajjal qad khalafakum fi zararikum. Sesungguhnya dajjal telah menemui zuriat-zuriat kamu. Fayarfaduna ma fi aidihim. Lalu mereka pun tinggalkan apa yang ada di tangan mereka. Kalau ada harta rampasan perang, mereka tinggalkan juga. Kalau ada senjata pun mereka tinggalkan juga. Wa yuqbilun. Mereka pun pergi ke arah keluarga mereka. Fayab'atsuna 'asharata fawaris tali'atan. Mereka hantar 10 kuda, ya, tentera berkuda. Inilah kata Nabi SAW, inilah a'rifu asma'ahum wa asma'a abna'ihim. Yang mana Nabi kata, aku tahu nama mereka, aku tahu nama ayah mereka. Wa alwana khuyulihim, aku tahu warna kuda mereka. Hum khairu fawaris ala zahril ar yauma izin. Yang mana mereka itu adalah tentera berkuda paling baik pada yang berada di atas muka bumi pada ketika itu. Au min khairi fawaris ala zahril ar yauma izin. Nabi kata mereka itu yang terbaik ataupun di kalangan yang terbaik. Jadi kalau kita tengok dalam riwayat ni, di antara faedah yang kita boleh ambil adalah yang pertama, peperangan dengan Rom itu di akhir zaman itu pastinya akan berlaku. Walaupun ada perjanjian damai dibuat, tetapi akhirnya akan berperang juga orang Islam dengan orang Rom. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab peperangan itu ialah apabila berlakunya satu orang di kalangan orang Rom ini yang mengangkat salib dan mengatakan kemenangan itu disebabkan salib. Orang Islam marahlah. Berlaku akhirnya peperangan, dan peperangan itu berlaku dengan jumlah kematian yang besar.
Sehingga kan apabila berlakunya kematian yang begitu banyak, itulah yang penyebab dipanggil malhamah. Malhamah kubra. Dan kematian yang besar inilah menyebabkan orang-orang Islam tidak gembira lagi dengan harta rampasan perang, dan jika ada harta pusaka pun tak dapat nak dibahagikan kerana tinggal seorang je waris. Daripada 100 kalau pergi, kalau wujud, satu orang je yang hidup. Okey? Kata Syekh, wa majma'u jaysh al-islami lil mahlamati al-kubra yawma idzin madinatu Dimashq fil Ghutah. Tempat berhimpunnya tentera Islam di akhir zaman ni untuk bersiap siaga nak berperang dekat kawasan Dabik ni ialah kubu mereka, tempat berhimpun mereka ialah Ghutah. Ghutah ni satu kawasan berhampiran dengan Syria. Wahum khairu jaishin ala dhahril ard anadhak. Yang mana mereka ini adalah sebaik-baik tentera yang ada di atas muka bumi pada ketika itu. Yansuruhumullahu ala Rum. Yang mana Allah Azza wa Jalla akan memberikan kemenangan kepada mereka ke atas tentera Rum. Jadi dahsyatlah peperangan ni, sememangnya dahsyat. Bila tu wallahu alam, kita tak tahu bila akan berlaku, tetapi kita yakin dan percaya ia akan berlaku. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fustatul muslimina yaumal malhamah bil Ghutah ila janibi madinatin yuqalu laha Dimashq min khairi madaini Syam. Fustatul muslimin, kubu orang Islam pada hari peperangan besar ialah di Ghutah, yang mana dia berada berdekatan di tepi satu bandar yang namanya Dimashq, yang mana itu di antara Ghutah itu di antara bandar yang terbaik yang ada di Syam. Nabi SAW sebut satu bandar yang namanya Dimashq, ataupun orang Melayu dipanggil Damsyik, dekat Syria lah kan. Kerana pada zaman Nabi SAW, Dimashq ni masih lagi berada di bawah kerajaan Rom, kuasa Rom. Jadi sebab itu Nabi kata nanti orang Islam akan berkubu di sana. Ini merupakan salah satu daripada tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla yang mengutuskan Nabi Muhammad SAW dengan wahyu yang benar, yang mana pada ketika itu Rom berkuasa di tanah itu, di tanah Syria ni. Rom berkuasa. Dan akhirnya khabar Nabi itu tak dah pelik untuk kita terima di zaman sekarang ni. Sebab apa? Sebab Syria ni telah pun berada di bawah kuasa orang Islam, yang mana yang tinggal di Damsyik, yang tinggal di Halab, yang tinggal di Ghutah adalah orang Islam pada hari ini. Jadi tak heranlah kalau Nabi SAW kata kubu orang Islam yang merupakan tentera terbaik pada zaman tu berada di Ghutah. Cuba kita bayangkan kalau kita hidup zaman Nabi SAW, Nabi tengok satu tempat yang sedang dikuasai oleh Rom, Nabi kata di situ kubu orang Islam. Mungkin kita payah sikit nak bayang. Kita percaya dengan Nabi SAW, kita beriman dengan setiap kata-kata Nabi SAW, tapi untuk kita bayangkan macam mana katalah hari ini saya kata kubu orang Islam yang terbaik ada dekat London contohnya. Bukan London lah, kita kata sebab London ramai orang Islam. Kita ambil lah kubu terbaik bagi orang Islam pada di akhir zaman nanti, kalau saya lah kata, akan berada di New York contohnya, ataupun di White House. Tuan-tuan mungkin susah nak bayang macam mana tempat tu bukan tempat orang Islam majoriti kan. Tapi saya bukan Nabi lah, mungkin orang kata mengarut lah. Tapi oleh kerana ini Nabi SAW yang ucapkan, Nabi SAW yang sebut, mereka riwayatkan pada kita. Walaupun pada waktu itu sukar untuk dibayangkan, tetapi mereka beriman dengan Nabi SAW, mereka riwayatkan kepada kita, dan hari ini kita baca riwayat ni. Walaupun di zaman Nabi SAW, Ghutah, Dimashq, Syria itu sendiri berada di bawah kuasa Rom, hari ini tidaklah pelik kerana kita nampak sendiri orang Islam telah menguasai bumi Syria itu. Ya? Baik. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebut, ini dalam riwayat Ahmad dan juga Abu Daud, yang mana Abu Darda menyebutkan sami'tun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi SAW menyebutkan, Nabi SAW bersabda, yaumul malhamatil kubra fustatul muslimin bi ardin yuqalu laha al-Ghutah fiha madinatun yuqalu laha Dimashq
khairu mana khairu manazilil muslimina yauma idzin. Yaumal malhamatil kubra, pada hari malhamah kubra, pada hari berlakunya peperangan besar di antara Rom dan juga muslimin di akhir zaman sebelum kiamat nanti, akan adanya satu kubu bagi orang Islam. Fustatul muslimin bi ardin, yang mana kubu orang Islam ni akan berada di satu bumi yang namanya Ghutah. Fiha Madinah, di Ghutah tu, di kawasan itu ada satu bandar yang dinamakan Dimashq. Itu adalah sebaik-baik tempat orang Islam untuk turun pada hari tersebut. Ya. Wa fathul Qastantiniyah 'ala al-muslimin biduni qital. Wa silahuhum yawma idzin at-takbir wa at-tahlil wa biqiyadati al-Mahdi. Kata Syekh Al-Arifi, pembukaan kota Konstantinopel pada waktu itu orang Islam dapat bukanya tanpa berperang. Yang mana senjata mereka adalah takbir, Allahu Akbar. Senjata mereka tahlil, la ilaha illallah, dan juga dengan pimpinan Imam Mahdi. Itu di akhir zaman nanti. Kita akan buka Konstantinopel semula, tapi bukan dengan peperangan. Hanya dengan lafaz takbir dan juga tahlil. Takbir, Allahu Akbar, dan juga la ilaha illallah. Berkemungkinan dengan dakwah lah. Baik. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر قالوا نعم يا رسول الله قال لا تقوم ساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم قالوا لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط أحد جانبيها قال ثور بن يزيد لا أعلمه إلا قال الذي في البحر ثم يقول الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر ثم يقول الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج فيدخلونها فيغنمون فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج فيتركون كل شيء ويرجعون. Ini riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, yang bermaksud dalam hadis disebutkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, kamu pernah tak dengar satu bandar yang mana sebahagian daripada bandar tersebut berada di daratan, sebahagian berada di lautan? Nabi kata, kamu pernah dengar satu bandar yang sebelahnya, sebahagiannya ada di darat, sebelahnya ke arah laut? Okey. Qalu na'am ya Rasulullah. Para sahabat kata, iyalah ya Rasulullah, kami pernah dengar. Maka Nabi SAW kata, tidak akan berlakunya kiamat sehingga ia diperangi oleh 70,000 orang daripada kalangan Bani Ishaq. Daripada keturunan Bani Ishaq. Siapa Bani Ishaq? Siapa keturunan Ishaq? Di sini timbul satu perbahasan. Al-Imam Nawawi, Al-Imam Qurtubi, mereka bahas tentang isu ni. Qadhi Iyad juga bahas tentang isu ni. Sebahagian daripada ulama menyebutkan, ni salah ni. Bukan Bani Ishaq ni, perawi salah. Bukan Nabi salah. Perawi masa nukil dia kata salah. Sebab apa? Sebab mungkin Nabi SAW maksudkan Bani Ismail, Banu Ismail. Kerana Nabi maksudkan Arab. Yang akan pergi berperang di sana tu Arab. Yang akan pergi nak buka kawasan tu Arab. Jadi bila Arab, dia mesti keturunan Bani Ismail. Bukan Bani Ishaq. Ishaq ni keturunan Yahudi. Bani Israel. Kerana anak Nabi Ibrahim kan 2 orang. Satu Ismail yang menjadi sumber kepada keturunan Arab. Satu lagi Bani Ishaq yang menjadi punca kepada keturunan Yahudi. Bani Israel pada hari ini. Jadi bila Nabi kata Bani Ishaq, sebahagian daripada ulama hadis yang mensyarahkan hadis ni, seperti mana yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, dia mengatakan ada yang kata salah. Ini perawi ni waham. Perawi tersilap. Sepatutnya bukan Bani Ishaq tapi Bani Ismail. Imam Nawawi juga menukilkan pandangan ni, tetapi pandangan selainnya
Pandangan yang ulama yang lain seperti Al-Imam Syekh Al-Utubi sebut dalam kitab dia, dia mengatakan Bani Ishaq, sebutan Bani Ishaq itu memang betul daripada Nabi, dia kata. Sebab apa? Sebab Nabi SAW maksudkan di sini ialah orang Syam yang pergi ke Konstantinopel tu orang Syam. Yang mana orang Syam kita kena tahu. Mereka ni asalnya daripada keturunan Bani Ishaq. Memang daripada Bani Ishaq. Cuma mereka ini telah pun menerima Islam. Mereka terima Islam dan jadi muslimin. Walaupun mereka daripada keturunan Ishaq, tapi mereka telah convert menjadi Muslim. Ada juga yang kata, seperti Imam Qurtubi, dia kata tak. Imam Qurtubi kata, memang Bani Ishaq. Tak ada masalah pun sebut Bani Ishaq. Sebab apa? Ishaq kan bapa saudara kepada Arab. Bapa saudara belah bapa. Dan tak ada masalah pun untuk orang Arab menggunakan bapa saudara sebagai sumber keturunan pada anak saudara dia. Sebab Arab kira pangkat anak saudara lah kepada Nabi Ishaq. Okey. Dan apabila mereka 70,000 datang untuk membebaskan, membuka bandar tu, apabila mereka pergi ke sana, mereka turun ke tempat itu, mereka tidak berperang dengan senjata, mereka tidak melepaskan anak panah, bahkan mereka hanya menyebut la ilaha illallah wallahu akbar. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan Allah Taala itu Maha Besar. Bila sebut perkataan ni, satu bahagian daripada bandar tersebut gugur. Gugur tu maksudnya dapatlah ke orang Islam. Orang Islam menguasai kawasan. Perawi mengatakan, Thawr kata, aku tidak mengetahui melainkan Nabi sebut fil bahar. Satu kawasan yang di laut tu, yang ke arah laut tu jatuh ke bawah kuasa orang Islam. Kemudian mereka menyebutkan kali kedua, la ilaha illallah wallahu akbar. Lagi mereka sebut kali kedua, fayasqutu janibuhal akhar. Satu bahagian ini belah darat pula jatuh ke kekuasaan orang Islam. Summa yaqulu tsalitsah. Kemudian bila sebut kali ketiga, la ilaha illallah akbar, terbukalah bandar tersebut, negeri tersebut. Lalu mereka pun masuk, mereka membahagikan harta rampasan perang, dan apabila mereka membahagikan harta rampasan perang, datang satu orang yang menjerit kepada mereka, dia mengatakan Dajjal telah keluar. Lalu mereka pun meninggalkan apa yang ada di tangan mereka, semua mereka tinggalkan, dan mereka kembali ke tempat mereka. Baik. Sebab itu Imam Nawawi sebut kat sini, dia kata, Syekh Arifi menukilkan pandangan Imam Nawawi, dia kata, qala al-qadhi, Qadhi Iyad mengatakan, kadha huwa fi jami'i usuli sahih Muslim min Bani Ishaq. Semua manuskrip sahih Muslim menyebutkan Bani Ishaq. Sebab itu ada sebahagian perawi kata, sebahagian ulama kata, al-ma'ruf al-mahfud min Bani Ismail. Sebenarnya yang betul Bani Ismail, bukan Bani Ishaq. Perawi telah tersilap. Jadi Syekh nampak setuju dengan pandangan yang menyalahkan perawi itulah. Tetapi kalau kita tengok dalam kitab Al-Imam Al-Qurtubi, dia tak setuju. Dia kata betul, kebanyakan perawi memang sebut Bani Ishaq. Saya pun telah hurailah dalam masalah ni. Baik. Okey. Kita pergi kepada bab yang berikutnya. 107 dan 108. Alla yuqsamul mirath, alla yufrahun nas, alla yafrahun nas bi ghanimah. Tanda kiamat juga, harta pusaka tidak dibahagikan dan manusia tidak gembira lagi dengan mendapat harta rampasan perang. Kata Syekh Al-Arifi, ini di antara alamat yang akan berlaku di akhir zaman kerana disebabkan begitu banyak berlakunya pembunuhan dan peperangan. Perang terlalu dahsyat berlaku di antara orang Islam dan juga orang Nasrani. Mungkin ada yang kata, dia kata, Ustaz, kenapa kita perlu berperang dengan orang Nasrani? Bukankah Islam itu agama damai? Betul? Islam itu agama damai. Tetapi apabila perang berlaku, Islam bersifat sangat-sangat realistik. Ada peruntukan perang. Yang mana orang Islam bila terpaksa untuk berperang, maka mereka berperang. Bukan kerana mereka mencari perang, bukan kerana mereka mencari musuh, tetapi peperangan itu adalah salah satu daripada bab yang Islam kata you must be ready. Kita kena bersedia. Kita kena bersedia. Bahkan mana-mana negara pun
akan ada tentera dia sendiri. Mana-mana negara pun akan ada tentera sendiri. Tak ada negara dalam dunia ni yang berdaulat melainkan ada tentera dia. Bukan kerana dia suka sangat perang ni, tak. Tapi dia kena get ready. Dia kena bersedia apabila berlakunya peperangan. Itu kalau berlakulah. Kalau tak berlaku, tak apalah. Tapi just kena ada sebagai satu persediaan. Jadi, bila disebutkan tentang perang, bukanlah bermakna Islam itu adalah satu agama yang sukakan kepada keganasan. Itu benda yang kita kena jelas daripada awal lagi supaya kita tidak keliru. Jadi, ini di antara perkara yang boleh kita sampaikan pada malam ni, insya-Allah. Saya rasa cukuplah sekadar tu. Kita pun dah sejam dah bincang. Ya. InsyaAllah kita sambung di lain masa. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar. Future World War II ke Ustaz? Yang ni boleh kata World War 3 boleh jadi. Boleh jadi, boleh juga World War 4, kita tak ada masalah. Kita tak tahulah pada masa akan datang. World War 3 Ustaz, sorry. World War 3 boleh jadi World War 4, kita pun tak tahu. Tapi sebagai orang Islam, kita percaya dengan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Masanya tak tahu bila. Boleh jadi World War 3, boleh jadi World War 4, wallahu a'lam. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keadaan peperangan di Gaza ketika ini, bolehkah kita katakan golongan Yahudi ini tidak akan tewas? Sehinggalah ketika akhir zaman nanti, ketika batu pun akan memberitahu tentang keberadaan Yahudi di belakang. Jazakallahu khairan. Wallahu a'lam. Memang hadis menyebutkan clear. Nabi SAW kata, di akhir zaman kamu akan memerangi orang Yahudi. La taqumu hatta tuqatilu Yahud. Kamu tidak akan berlakunya kiamat, melainkan kamu akan memerangi orang Yahudi. Kamu akan berperang dengan orang Yahudi. Sehingga kan, hatta yakhtabi al-Yahud wara al-hajar atau syajar. Sehingga Yahudi tersebut akan bersembunyi di balik batu ataupun di balik pokok. Lalu dia mengatakan, pokok ataupun batu itu sebut sendiri. Ya Abdullah, ya Muslim. Ya Abdullah, wahai Muslim, wahai hamba Allah. Hadha Yahudi warai. Ni yang belakang aku dia Yahudi. Marilah bunuh dia. Adakah bermakna mereka akan berkuasa di bumi Palestin itu sehingga datangnya zaman itu? Saya kata boleh jadi. Boleh juga mereka akan dihalau dulu. Kerana dulu pun mereka telah pun berada di kawasan tu. Sehingga mereka dihalau oleh Rom. Kemudian datangnya umat Islam. Umat Islam berperang pula dengan perang salib dengan orang Kristian. Sehingga orang Yahudi masuk balik ke kawasan tu tapi tidak berkuasa di situ. Tetapi mereka mula berkuasa balik di zaman moden ini apabila kerajaan British memberikan laluan kepada mereka apabila kerajaan Turki Osmaniyah dijatuhkan. Akhirnya mereka berkuasa di tempat itu. Kalau tanya pada saya, wallahu alam, saya tak tahu. Boleh jadi mereka akan berkuasa sehinggalah pada zaman tersebut. Boleh jadi mereka juga akan tewas awal dan mereka akan berkuasa semula. Wallahu alam. Itu semua dalam ilmu Allah Azza wa Jalla yang kita tidak tahu secara pendetilannya. Tetapi kita tetap mendoakan agar supaya Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan, memberikan subut ataupun sabat, memberikan ketetapan kepada pejuang-pejuang yang sedang berjuang untuk membebaskan bumi Al-Aqsa, bumi Palestin daripada cengkaman musuh Islam yang berada di Palestin daripada kalangan orang-orang Yahudi pada hari ini, yang Zionis pada hari ini. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada soalan tentang qunut nazilah. Berapa lama patut dibaca? Sebulan atau bila habis musibah? Bila habis musibah. Kerana kita baca kerana ada musibah pada orang Islam, dan apabila habis musibah maka kita habis baca.
Kalau seorang tidak boleh hafal, boleh ke dia baca nota yang diletak di depan dia masa solat? Boleh, tak ada masalah. Ya? Boleh meletakkan nota di depan, kemudian baca. Tidak menjadi masalah menurut majoriti ulama. Allahu a'lam. Salam doktor. Waalaikumsalam. Soalan luar tajuk. Betul ke perkahwinan Abang Sabri Yunuh dan Puan Angeline Tan tak sah? Dan ada yang kata sampai boleh jadi tahap zina. Sebenarnya video ni saya tengok dah petang tadi. Sebab disebut nama saya dan juga nama Sahib Usamaha Mufti Perlis. Yang sebut ni adalah seorang ustaz daripada Indonesia. Saya tak pasti dia ada di sini ataupun dia di Indonesia. Tapi nampaknya dia komen isu ni. Dan daripada video dia tu saya tengok emosi lah dia. Sungguh-sungguh sangat dia bercakap sampai suara pun tinggi sehingga jadi halus suara dia. Saya dengar tu macam saya pun agak terketawa sikit lah mendengar suara dia tu. Isunya ada dua. Saya sekadar yang saya dengar video itu ada dua isu yang dia bangkitkan. Isu yang pertama dia kata secara relatifnya ada kelewatan di antara ijab dan qabul. Tetapi dia bangkitkan isu tu lalu dia kata dia tak permasalahkan sangat kerana mungkin diterima di Perlis. Sebenarnya kalau siapa tengok, saya sendiri ada. Saya duduk di sebelah Mufti Perlis pada ketika itu, Mufti berada di sebelah kiri saya. Dan saya sendiri menyaksikan tidak ada kelewatan pun. Tak ada kelewatan pun pada ijab dan qabul. Okey saja. Dan benda ni pun beliau sendiri sebut tidak dipermasalahkan sangat. Jadi tak ada isu lah. Isu yang kedua, apabila disebutkan dalam uh, kabul itu, saya terima. Saya terima dengan seperti yang disebut. Begitulah lebih kurang yang saya ingat kabulnya. Saya nak sebut di sini, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, yang menjadi pertikaian antara ustaz tersebut dengan negeri Perlis ialah apabila dia mengatakan tidak sah. Kenapa tak sah? Kerana tak disebut saya terima apa, dia kata. Kena sebutlah terima apa. Kena sebut terima apa. Pertama tuan-tuan, saya nak sebutkan perkara ini. Sebelum saya nak komen pasal isu itulah. Saya sebut tadi, isu pertama yang dikatakan secara relatifnya ada jarak di antara ijab dan qabul, clear. Memang dia sendiri tak nak bermasalahkan dan saya sendiri yang menyaksikan saya tidak nampak ada tempoh yang panjang antara ijab dan qabul, tidak ada. Okey. Kemudian yang kedua, isunya tidak menyebutkan saya terima nikahnya. Itu isu yang kedua. Kemudian dibangkitkan tentang isu zina dan sebagainya. Kemudian dia minta saya dan juga Sahibus Samahah untuk bertindak membetulkan semula akad ini. Kemudian dibangkitkan isu kami suka memperli orang dan sebagainya. Isu bid'ah juga dibangkitkan, isu maulid juga dibangkitkan, isu tahlil dibangkitkan. Saya tak tahu sebenarnya fokus dia ke mana. Tapi isu bid'ah, isu tahlil, isu maulid tak termasuk pun di sini sebenarnya. Ini isu ijab dan qabul. Saya dah yang pertama, dia sendiri um, tidak mahu mempermasalahkan walaupun dia yang sebut, dia tak permasalahkan. Okey, selesailah. Tidak ada jarak di antara ijab dan qabul. Isu yang kedua, dia bangkitkan isu kena sebut aku terima nikahnya ataupun aku terima nikah fulanah binti fulan. Saya nak sebut tuan-tuan, pandangan yang disebut tu bukanlah salah. Pandangan tu betul. Itu adalah pandangan dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Jom kita tengok. Saya nak paparkan kepada tuan-tuan ya, perbahasan para ulama. Sekejap ya. Supaya kita boleh sama-sama nilai. Saya buka kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Alamak, sekejap. Okey. Tuan-tuan, saya paparkan kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan boleh tengok isu ni.
Ini kitab Mausu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ensiklopedia fiqh yang dicetak di Kuwait. Bukan di Saudi. Kalau Saudi bolehlah kata Wahabi. Ini Kuwait. Okey, pada bab um, perkataan suami. Okey. Apabila wali mengatakan kepada bakal suami, ni, zawajtuka ibnati au ankahtuka, aku nikahkan dikau dengan anak perempuanku, ataupun aku kawinkan dikau dengan anak perempuanku, ataupun aku nikahkan dikau. Maka suami mengatakan qabiltu nikahaha au raditu, aku terima nikahnya ataupun aku redha. Dia kata okey. Tapi dia mesti guna past tense. Kerana past tense lebih jelas menunjukkan sesuatu yang pasti. Okey. Kecuali dia kata, di sisi mazhab Syafi'i tak memadai suami sebut qabiltu saja. Ini mazhab Syafi'i. Ataupun saya redha saja. Bahkan mesti sebut saya terima nikahnya ataupun saya redha dengan nikahnya. Kalau dia tak sebut saya terima nikahnya ataupun saya redha dengan nikahnya, maka nikahnya tidak sah menurut pandangan yang muktamad dalam mazhab. Okay. Nanti saya urang. Manakala di sisi majoriti fuqaha ni, wa inda jumhuril fuqaha Hanafi, Maliki, Hambali, dan satu pandangan di sisi Syafi'i. Satu pandangan di sisi mazhab Syafi'i, mereka mengatakan memadai seorang suami mengatakan saya terima ataupun saya redha, maka nikah menjadi sah. Tak perlu sebut saya terima nikahnya pun. Itu majoriti. Hanya mazhab Syafi'i agak sedikit ketat dalam masalah ini. Itu pun pandangan yang muktamad. Pandangan kedua dalam mazhab Syafi'i mengatakan sah. Jadi, saya nak sebut di sini, yang kita nak kerah sangat ni pasal apa? Kan? Yang kita nak paksa orang ikut pandangan yang kita pegang, sedangkan kita ni bukanlah waliul amri. Saya tak ada masalah orang nak pegang dengan pendapat mazhab Syafi'i, nak diundang-undangkan untuk tempat dia. Kalau dia betul-betul waliul amr, dia mufti ataupun dia qadi ataupun dia pemerintah, nak jadikan satu mazhab itu dipegang, dijadikan undang-undang di dalam negeri, tak ada masalah. Tapi yang dia nak pergi komen isu negeri orang ni pasal apa? Di Perlis, kami menggunakan mazhab majoriti ulama dalam masalah ni. Jadi, kalau tak sah di sisi mazhab yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, pandangan kedua dalam mazhab Syafi'i, pandangan majoriti ulama dalam mazhab fiqh mengatakan sah. Yang kita pergi kait dengan zina ni pahal pula. Jadi bagi saya, kata-kata ini seolah-olah kata-kata yang sangat biadab kepada ulama-ulama, kepada majoriti ulama. Saya katakan, saya menghormati pandangan mazhab Syafi'i yang lebih berhati-hati dalam masalah ni. Tetapi apabila kita pilih satu pandangan, jangan pula kita nak mengecam seolah-olah macam majoriti ulama ni tidak berhati-hati. Disebut kena berhati-hati dalam isu kemaluan perempuan dan sebagainya. Saya menghormati bagi mereka yang nak berhati-hati. Tapi dalam isu ni, adakah kita nak kata ulama-ulama yang ramai ni, yang majoriti ni tak berhati-hati? Kita seorang je berhati-hati? Wah, bagi saya isu ni dah jadi serius, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu saya melihat kita mengatakan kita nak berlapang dada, kita nak berlapang dada. Ini ayat-ayat yang sangat-sangat tidak berlapang dada. Ini ayat yang sangat-sangat mengecam orang tanpa menilai pegangan apakah yang menjadi sandaran dalam sesuatu masalah. Jadi sebab itu, kalau ustaz berkenaan, waliul amri, mungkin kalaulah nanti dia dilantik mufti di Indonesia ke, silakan undang-undangkan pandangan yang beliau pilih. Tetapi di negeri Perlis ini ada muftinya, ada rajanya, ada majlis agamanya yang memilih pandangan yang berbeza dengan mazhab Imam Syafi'i dalam isu ni. Mungkin ada yang bertanya, boleh ke kita tak pakai mazhab Syafi'i? Boleh ke kita tak pakai mazhab Syafi'i? Boleh saja kalau pandangan itu adalah pandangan yang tepat pada penilaian pemerintah. Kan, kita pergi berurusan dengan perbankan Islam pun, banyak mazhab yang kita telah gunakan, bukan hanya mazhab Imam Syafi'i.
kita berurusan dengan pejabat zakat, membayar zakat dengan duit, itu bukan pandangan yang kuat ataupun pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kita memakai pandangan mazhab Al-Imam Abu Hanifah dalam masalah tu bila kita bayar pakai duit. Mungkin ada yang kata, oh dalam masalah hubungan suami isteri ni kena hati-hati. Tuan-tuan, saya tak nafi yang tu. Tetapi berhati-hati mungkin kita ada sedikit perbezaan dalam penilaian. Kalau tuan-tuan nak berhati-hati kerana itu mengatakan tuan-tuan berhati-hati, silakan. Tapi orang lain tidak wajar dipaksa hanya sekadar untuk mengatakan berhati-hati pada penilaian kita. Orang lain mungkin dia kata, saya berhati-hatilah tu. Tapi tak perlu kepada sampai pada tahap itu. Bahkan ini juga pandangan majoriti ulama. Kan? Kita pergi ke Mekah umpamanya buat haji. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan wajib berwudu ketika tawaf, dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, mazhab Al-Imam Syafi'i mengatakan sentuhan kepada isteri ke ataupun mana-mana perempuan yang bukan mahram, sama ada sengaja ataupun tidak, membatalkan wudu. Dan apabila kita melaksanakan haji pada ketika ini dengan suasana manusia yang begitu ramai, kan, suasana manusia yang begitu ramai, kita berada dalam ihram, ada wudu, kita pasti akan tersentuh, sama ada sengaja ataupun tidak. Mengikut pandangan Imam Syafi'i, batal wudu kita. Tapi kita bertaklid dengan pandangan Abu Hanifah. Mana-mana orang yang pergi haji hari ini bertaklid dengan pandangan Abu Hanifah. Kalau ikut mazhab Imam Syafi'i, tak sah. Katalah satu orang ni, dia memang mazhab Syafi'i, dia pergi haji, bayangkan dia tawaf, tiba-tiba tersentuh orang. Dia taklid dengan pandangan Abu Hanifah. Kita tak mau berhati-hati kan, nanti bila dia balik, kalau ikut mazhab Syafi'i, tawaf dia tidak sah. Bila tawaf tidak sah, dia masih dalam keadaan ihram. Bagaimana hukumnya dia menikahkan anak dia? Bagaimana hukum dia bersama dengan isterinya? Jadi dalam isu ni kita kata kita telah membenarkan pertukaran mazhab itu berlaku untuk memudahkan urusan, kerana pada zaman ini agak sedikit sukar untuk kita memegang pandangan Imam Syafi'i. Itu kita menghormatinya, tetapi kita mengatakan ada sedikit kesukaran. Jadi kita untuk memudahkan urusan orang supaya tidak sukar kepada mereka untuk melaksanakan haji, maka kita membenarkan mereka untuk mengambil pandangan mazhab yang berbeza, tapi dalam lingkungan Ahli Sunnah wal Jamaah juga. Jadi sebab itu saya mengatakan dalam isu ni tak perlu kita terlalu berkeras. Kita nyatakan pandangan dan pendirian kita, tak ada masalah. Pada mazhab Syafi'i sepatutnya kena sebut sekian sekian sekian. Tapi nyatakan juga pandangan yang berbeza. Mungkin perlis muftinya mengikut pandangan yang ini. Mazhab Syafi'i tidak sah, tapi mazhab yang lain sah. Adakah mazhab yang lain membenarkan penzinaan berlaku? Tidak benar, perkataan itu adalah perkataan yang sangat-sangat bahaya, kerana mereka juga adalah ulama yang muktabar. Jadi kalau tuan-tuan rasa mungkin kitab ni kitab baru, tak apa tuan-tuan, kita boleh tengok dalam kitab mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali sendiri, ya, mazhab Hanbali sendiri, yang mana mereka juga menyebut ni, saya terima sahaja sudah pun memadai. Sekejap last sebelum saya berhenti pada malam ini, kita tengok dalam mazhab Hanbali ada tak disebut, kalau pengantin sebut ataupun lelaki sebut saya terima sahaja, sah ke tidak? Okey, tengok. Okey, ni dalam kitab Kasyaf Al-Qina'. Kasyaf Al-Qina', karya Al-Bahuti. Sekejap saya kongsikan. Bukan.
Eh, sekejap. Bukan yang ni. Dah keliru banyak sangat buka. Okey. Ni dia. Dia kata qabiltu tazwijaha أو قبلت نكاحها أو قبلت هذا النكاح أو قبلت هذا التزويج أو تزوجتها أو رضيت هذا النكاح أو قبلت فقط أو تزوجت قبلت فقط. Dia kata saya terima saja. Itu pun kalau ikut kitab ni mengatakan memadai, kerana ia adalah lafaz yang jelas dalam menjawab ijab yang dikeluarkan oleh wali. Hmm. Nampak? Dia kata qabil tu saja, sudah pun dikira. Sudah pun dikira. Okey. Ini dalam kitab Syarah Muntaha Al-Iradat. Juga dalam kitab Mazhab Hanbali. Dalam Mazhab Hanbali, rukun yang kedua qabul dengan lafaz qabiltu hadzal nikah, ataupun raditu hadzal nikah, ataupun qabiltu sahaja. Nampak? Ataupun saya redha sahaja. Lafaz qabul ni boleh saya terima nikahnya, saya terima nikah ini, ataupun saya redha dengan nikah ini, ataupun saya terima sahaja, ataupun saya redha sahaja, ataupun saya menikahinya. So sudah pun memadai. Ya, sudah pun memadai. Jadi sebab itu saya kata dalam isu ni tak perlulah kita terlalu, orang kata apa, sampai menyebutkan tentang zina dan sebagainya, seolah-olah macam orang lain tak berhati-hati. Sedihlah saya. Jadi nasihat saya kepada yang lain ini, tak perlulah dipermasalahkan sangat isu ni. Orang dah menikah dah pun, dan nikah itu sah mengikut majoriti ulama. Saya dah tunjukkan dalam Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah. Saya juga dah nukilkan daripada kitab Mazhab Hanbali. Kalau kita tak setuju tak apa. Nanti waktu kita menikah, anak kita menikah, cucu kita menikah, kita minta mereka sebut apa yang kita nak. Tapi ni orang lain nikah. Bukan kita wali, bukan kita pengantin, bukan kita pun apa ni waliul amr. Kalau kita mufti, kalau kita raja, kita boleh buat undang-undang kita sendiri. Jadi bagi saya lah, dalam isu ni tak perlu kita berkeras sangat. Sebut saja majoriti ulama menerima mazhab Syafi'i dalam pandangan yang muktamad, mengatakan tidak memadai. Jadi saya nak pilih pandangan ni. Tak ada siapa marah. Kan? Okey? Wallahu alam. Dan saya juga nak ucapkan juga kepada Abang Sabri, Abang Sabri Yunus, dan juga Angelin Tan. Angelin Tan, jangan susah hati kerana pernikahan anda sah menurut majoriti ulama, dan moga diberkati dan dihimpunkan dalam kebaikan insya-Allah. Jadi itulah yang nak sebutkan pada malam ni. Panjang pula saya sebut ni. Saya mohon maaf kerana ambil masa yang lama. Saya berhenti dulu di sini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.